Dan kita nak terus bersama editor kanan Nazri Kahar yang bersedia dipapar untuk laporannya. Haji Nazri, sepanjang 2 minggu kita menyaksikan kempen dijalankan di sana. Sehinggalah hari ini pada pusingan akhir kempen PRN Sabah berbaki lebih kurang 20 jam sahaja sehinggalah PRN hari pengundian bermula esok. Bagaimana kita nak rangkumkan semua kempen yang dijalankan sehinggalah pada hari ini? Apa yang kita nak jangkakan pecutan terakhir calon-calon PRN Sabah? Terima kasih Naila. Kini saya berada di Benoni, Papar. Di bawah Parlimen Papar ini ada 3 Dewan Undangan Negeri iaitu Kawang, Limbahau dan juga Tanjung Manis. Ini merupakan satu kawasan yang sinonim dengan Barisan Nasional UMNO dan juga Limbahau, satu don baru yang diperkenalkan dalam pilihan raya kali ini merupakan satu don yang ada isu kontroversi pembinaan dam Papar. Adakah parti yang bertanding akan mendapat manfaat daripada cadangan pihak kerajaan negeri untuk membina dam ataupun protes masyarakat tempatan di Limbahau ini akan menjadi penentu kepada pemenang dalam pilihan raya negeri bermula esok. Jadi itu sedikit latar belakang di mana saya berada dan pada awal pagi tadi saya sempat menemui seorang calon muda ditampilkan oleh UMNO Barisan Nasional iaitu Insinyur Syahilmi Yahya yang akan bertanding bagi N26 di Tanjung Keramat. Satu don baru juga di kawasan pinggir bandar Kota Kinabalu. Jadi beliau seorang profesional jurutera bertauliah memegang satu jawatan kanan dalam projek Pen Borneo sebelum ini. Jadi pastinya akan membawa aspirasi baru bagaimana melihat pembangunan lestari, pembangunan sumber manusia di kawasan Tanjung Keramat. Kita dengarkan sedikit pandangan beliau bagaimana aspirasi beliau untuk membawa kekuatan sumber manusia dalam pendidikan bagi penduduk di Don Tanjung Keramat. Semasa saya menjadi Ketua Pemuda, malah sehingga sekarang, saya lebih memperjuangkan pembangunan sumber manusia berasaskan ilmu pengetahuan. Saya lahir sebagai seorang anak yang mendapat kelebihan hasil daripada dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru yang memberi peluang kita belajar, mendapat beasiswa, belajar ke luar negara dan mendapat ilmu pengetahuan serta karier yang agak baik. Jadi daripada kelebihan itu, daripada kesedaran itu, saya ingin kongsi bersama dengan masyarakat setempat kerana kita sedar bahawa peluang untuk mendapat ilmu pengetahuan, memperbetulkan minda agar kita mengamalkan budaya berpengetahuan cemerlang dalam budaya kerja akan menjadi aset kepada sesiapa juga dalam kita mengharungi hidup sama ada di masyarakat setempat, peringkat negeri, malah peringkat global sekalipun. Pasca Pilihan ke-14 menyebabkan peralihan kuasa di Kota Kinabalu di mana warisan mengambil alih pentadbiran kerajaan selari dengan pertukaran kerajaan di Putrajaya. Tetapi projek Mega Pen Borneo sedikit mengalami masalah akibat pertukaran kerajaan pada ketika itu. Dan sepanjang laluan dari Beaufort, Kimanis, Papar menujulah ke Kota Kinabalu, ini merupakan laluan utama. Anda boleh lihat di belakang saya ini, inilah laluan Pen Borneo. Ada sebahagiannya sudah siap dan masih banyak lagi kawasan yang dilalui Pen Borneo ini tergendala dan projek ini akan mengambil masa sedikit kerana perebutan politik. Jadi pandangan Insinyur Syahilmi, mengapa persiapan perlu diadakan? Jika itu dapat diadakan, manfaat terus akan dinikmati oleh penduduk yang berada di sepanjang laluan Pen Borneo, terutama di Tanjung Keramat. Itu peringkat awal penglibatan dalam pelaksanaan lebuh raya Pen Borneo. Mulanya kita melihat ianya sebagai hanya satu projek di mana kita infrastruktur mega menyediakan ataupun membina lebuh raya. Tetapi selepas bergiat dalam pelaksanaan tersebut, kita nampak sebenarnya projek mega lebuh raya Pen Borneo tersebut bukan semata-mata hanya projek lebuh raya, tetapi impaknya begitu besar sekali. Multiplier efeknya semasa tempoh pembinaan melibatkan pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan bertaraf dunia, bukan bertaraf jalan kampung atau jalan luar bandar, tetapi spesifikasinya tinggi.
Dan selepas siapnya projek Lebuh Raya Pen Borneo itu sepatutnya akan diikuti oleh pembangunan ekonomi seperti pembangunan perumahan, perniagaan dan industri-industri yang lain. Dan itulah kita begitu komited sewaktu pelaksanaan Lebuh Raya Pen Borneo. Cuma kita berasa sedih kerana projek itu seakan-akan hilang momentum selepas bertukarnya kerajaan dengan dihentikan hikmat rakan pelaksana projek bagi projek tersebut. Jadi kita berharap setelah 26 bulan kelemahan tersebut telah terjadi dan kita diberi peluang awal untuk memperbetulkan keadaan. Jadi kita harap rakyat pada 26 hari bulan ini nanti akan memilih dengan bijak agar kita boleh merancangkan kembali pelaksanaan Lebuh Raya Pen Borneo, seterusnya memacu masa depan negeri Sabah. Ya, Insinyur Syahilmi Yahya, anak muda ditampilkan untuk Tanjung Keramat. Naila? Ya, dan kalau kita lihat laporan Haji Nazri sebelum ini juga pada hari pengundian awal PRN Sabah yang Haji sendiri katakan mungkin mengambil masa sedikit lama berbanding dengan pilihan raya kecil ataupun PRU sebelum ini kerana ia melibatkan SOP yang agak terperinci. Jadi bagaimana kita boleh menjangkakan SOP yang dijalankan esok mungkin dalam tempoh masa pengundian yang masih lagi dikekalkan pada tempoh waktu yang sama, tetapi bagaimana kita boleh menjangkakan tempoh yang diambil oleh pengundi, SOP yang dijalankan, faktor-faktor keselamatan dan kesihatan pastinya dipertingkatkan lagi, lagi-lagi susulan beberapa kes positif yang dapat dikesan dalam kalangan ahli politik di sana. Ya, itu yang agak membimbangkan bagi penduduk Sabah. Pilihan raya berlaku dalam pandemik COVID-19, penularan tempatan meningkat di semua daerah negeri Sabah, terutama di pantai timur. Pastinya pihak SPR meneliti dari pengalaman pilihan raya kecil di Chini dan juga di Slim. Tetapi agak sukar untuk bagaimana protokol ataupun SOP pandemik COVID-19 dapat dilaksanakan dengan lancar dalam pilihan raya negeri. Bayangkanlah di 73 Dewan Undangan Negeri bagi seluruh Sabah dan ribuan ataupun ratusan pusat daerah mengundi di seluruh negeri Sabah. Pastinya dengan pengundian lebih daripada 1 juta pengundi berdaftar, kita akan melihat prosesnya bermula pagi besok dan pihak SPR masih kekal dengan masa yang diberikan dan ciri-ciri SOP yang ditetapkan seperti yang kita sedia maklum sebelum ini. Tetapi bagi rakyat Sabah sendiri ada sedikit kegusaran, kebimbangan. Adakah mereka perlu keluar untuk mengundi esok pagi, terutamanya di kawasan red zone ataupun pusat penularan yang tinggi seperti di pantai timur Sabah, di Sempurna, Kunak, Lahad Datu dan juga Tawau dan juga Kudat. Tetapi adakah ia akan memberi impak ratusan pengundian besok? Dan bagi mereka yang berada di luar Sabah, dikatakan sudah pun mula pulang bermula pada minggu ini untuk ke kampung halaman masing-masing bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Jadi semuanya ini penting untuk kita lihat esok. Biarpun pertarungan di ke-73 Dewan Undangan Negeri agak menarik untuk kita lihat, hingga malam tadi apabila saya bertanya kepada ahli politik, kepada penganalisis politik dan sebagainya, persaingan masih ketat, masih sengit di kesemua kawasan. Dan bagi kawasan-kawasan tradisi yang biasa dimenangi dengan mudah, kali ini perlu dilihat dengan teliti. Dan perinciannya perlu kita lihat di mana kawasan-kawasan mengikut jalur geografi dan juga jalur etnik. Itu Naila. Kalau di pantai barat Sabah ini, bermula dari Beaufort, Papar, Kimanis ini merupakan kawasan tradisi UMNO Barisan Nasional. Tetapi tokoh seperti Tan Sri Anifah Aman di kawasan Kimanis ini di bawah panji Parti Cinta Sabah, pastinya ia akan mencuri tumpuan. Tokoh sebesar Tan Sri Anifah Aman pastinya akan memberi bagaimana kita melihat Dewan Undangan Negeri di Kimanis ini. Mungkin itu salah satu kursi tumpuan PCS yang boleh dimenangi dalam pertandingan kali ini. Tetapi bagi kawasan KDM ataupun Kadazan Dusun Murud, pertarungan bagi parti-parti tempatan PBS, STAR dalam Perikatan Nasional, PBRS dalam Perikatan Nasional,
Parti Barisan Nasional, ada juga calon dari UMNO dan juga calon-calon dari parti tempatan seperti PCS, LDP dan juga USNO. Jadi Kadazan Dusun Murut akan menjadi satu kawasan kingmaker pada kali ini. Ramai beranggapan demikian kerana pertarungan yang begitu sengit. Morrison akan mewakilkan calon-calon dari APCO. Adakah Mandius Tanggau akan deliver ataupun beliau terpaksa memberi tumpuan dalam Dewan Undangan beliau tandingi. Dan Datuk Dr. Jeffrey Kitingan di Tambunan hari ini, Perdana Menteri berada di Tambunan, itu juga boleh memberi sedikit isyarat star dan juga prestasi star di bawah kawasan Kadazan Dusun Murut dalam pelaraya kali ini. Jadi semuanya ini begitu sengit sekali sehingga hari ini berbaki beberapa jam hingga tamat kempen pada tengah malam nanti. Naila? Ya, dengan persaingan sengit di 73 kerusi itu, pastinya kita akan menyaksikan pusingan akhir kempen PRN Sabah yang cukup menarik. Terima kasih kepada Haji Nazri Kahar untuk laporan itu dan kita akan terus ikuti laporan Nazri Kahar dalam Buletin Awani dan juga di astroawani.com.